Susulan itu Jemaah Menteri telah bersetuju supaya sebanyak 4,186 jawatan tetap tambahan diwujudkan di KKM pada tahun 2022 bagi tujuan melantik seramai 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai pergigian dan 300 pegawai farmasi. Lantikan bagi pejawatan tetap tambahan ini akan dibuat bermula pada bulan Jun 2022. Jemaah Menteri juga telah setuju agar sekurang-kurangnya 1,500 jawatan tetap pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi diwujudkan di KKM setiap tahun mulai tahun 2023 hingga 2025. Jadi tahun ini 4,186 dan daripada tahun 2023 hingga 2025 sekurang-kurangnya 1,500 akan diwujudkan jawatan tetap. Selain itu, Jemaah Menteri juga telah bersetuju supaya sebanyak 800 jawatan tetap pakar perubatan dan 70 pakar pergigian diwujudkan di KKM setiap tahun mulai tahun 2023 bagi menampung keluaran pakar perubatan tetap di fasiliti kesihatan di bawah KKM. Melalui keputusan terbaru ini, sekurang-kurangnya 8,686 perjawatan tetap tambahan melibatkan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan farmasi akan diwujudkan sepanjang tempoh 2022 sehingga 2025. Sebagai tambahan juga, 800 lagi lantikan tetap untuk pegawai perubatan dan 70 pegawai pergigian boleh dibuat setiap tahun secara trade-off bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pegawai perubatan yang akan dilantik menjadi pakar perubatan. Jemaah Menteri juga telah setuju dengan pelan hala tuju atau roadmap yang sedang dibangunkan oleh KKM bersama agensi dan kementerian yang berkaitan bagi mencari penyelesaian jangka masa pendek, sederhana dan panjang dalam kemelut berhubung pelantikan kontrak ini. Antara kandungan dalam pelan hala tuju ini termasuklah menubuhkan jawatan kuasa teknikal, sarjana muda perubatan dan sarjana muda pembedahan pergigian bagi mengoptimumkan kapasiti penawaran program dan mengawal kualiti graduan, menilai dan mengemaskini senarai jadual kedua Akta Perubatan 1971, melaksanakan peperiksaan kelayakan profesional bagi menangani isu kualiti dan kompetensi graduan dan memperkukuhkan program pengajian kepakaran kebangsaan. Dengan pengumuman pada hari ini, iaitu sebanyak 4,186 jawatan tetap akan dilantik pada tahun 2022 dan 1,500 sekurang-kurangnya 1,500 setiap tahun mulai tahun 2023 hingga 2025. Ini merupakan satu new deal ataupun tawaran baru yang akan kita menawarkan kepada junior doctors supaya mereka boleh bersaing untuk mendapat peluang yang saksama bagi pelantikan ke jawatan tetap. Kita akan mengiklankan jawatan-jawatan ini secara terbuka pada bulan Februari ini dan ianya adalah terbuka kepada mereka yang sudah tamat latihan siswazah, berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia dan tiada kes tata tertib dan disahkan sihat untuk dilantik. Mereka akan melalui tapisan awal dan proses ini akan dibuat secara telus, secara adil, tanpa pilih kasih, dan prosesnya akan diteliti dan akan diumumkan oleh Ketua Pengarah, dan selepas itu mereka akan melalui temu duga yang kita mohon akan dikendalikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kita masih lagi menunggu jawapan daripada SPA, tapi saya harap SPA akan mengendalikan supaya ia dibuat oleh badan bebas. Dan sekiranya mereka berjaya, surat tawaran pelantikan akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam pada bulan Jun ini. So sekali lagi saya bagi comparison,
Daripada tahun 2016 hingga 2021, hanya 1,118 pegawai perubatan dilantik secara tetap. Tahun ini kita akan lantik 3,586 pegawai perubatan secara tetap dan sekurang-kurangnya 1,500 setiap tahun untuk 3 tahun yang akan datang. Dan kita akan usahakan supaya jumlah tahunan yang kita lantik setiap tahun selepas ini dapat kita naikkan daripada 1,500. Janjian saya dengan pemahaman saya dengan Jemaah Menteri adalah sekiranya sumber kewangan kerajaan membolehkan, kita akan tambah. Sebab Kabinet Perdana Menteri sangat-sangat prihatin dengan isu kesihatan awam, dan walaupun ini tidak sepenuhnya memenuhi permintaan untuk lantik semua, ya, kita sekarang ini dah ada tawaran baru. Kita tak boleh lantik semua secara tetap. Kita hanya dapat bagi sebahagian sebagai lantikan tetap bagi memerlukan keperluan ataupun memenuhi keperluan kesihatan awam negara kita. Dan ada beberapa isu lagi yang belum diselesaikan, seperti tuntutan cuti dan juga allowance yang setara. Perkara itu saya masih lagi usahakan. Kita selesaikan isu doktor kontrak ini secara berperingkat. Yang pertama yang saya dah selesaikan, hadiah latihan persekutuan. Sekarang ini jawatan tetap yang mana dah diusahakan, dan ada beberapa perkara lagi yang perlu diusahakan yang saya akan memberi tumpuan selepas ini. Well, as far as the budget is concerned, it was something that was kita telah usahakan secara bersungguh-sungguh di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya telah maklumkan kepada Jemaah Menteri, ini bukan soal doktor kontrak semata-mata, tetapi ini soal keperluan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita memerlukan lebih ramai lagi pakar, lebih ramai lagi doktor, dan kalau sekiranya kita tak bagi security of tenure kepada mereka, mereka akan tinggalkan servis. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri sangat-sangat menyokong saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan telah meneruskan permohonan ini melalui keputusan Jemaah Menteri. Ini termasuklah peruntukan tambahan yang juga diberi oleh Kementerian Kewangan, yang juga turut menyokong bahawa kita tambah bilangan doktor tetap, ya, kita tambah bilangan doktor tetap, kita convert doktor kontrak kepada doktor tetap. Proses dia saya umumkan tadi adalah melalui proses yang telah pun kita umumkan, iaitu doktor-doktor ini mestilah menerima Certificate of Completion of Housemanship Training. Ini adalah markah purata Certificate of Completion of Posting yang dijalani oleh mereka, dan apabila mereka sudah memperolehi Certificate of Completion of Houseman Training, mereka akan melalui tapisan awal. On the criteria and tapisan awal dan sebagainya, KPK will come up with the guidelines and announce it soon.